Baiklah, kembali dalam cerita-cerita di sebalik berita. Untuk waktu ini saya nak bersama dengan Hasimi Mohamad kerana kalau diikutkan hari ini adalah hari terakhir persidangan Dewan Rakyat dan Hasimi ditugaskan untuk membuat liputan di Dewan Rakyat. Dan kalau boleh saya nak tunjukkan terlebih dahulu, ini adalah antara artikel yang dituliskan oleh Hasimi. Calon vaksin lain diteliti, keutamaan penerima diumumkan dalam masa terdekat, dan ini dipetik daripada Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi Khairy Jamaluddin yang mana mengatakan usaha berkaitan dengan usaha kerajaan yang mempertimbangkan calon vaksin lain yang berada di fasa ketiga ujian klinikal untuk digunakan di negara ini sedang giat dijalankan menerusi Jawatankuasa Khas Akses Bekalan Vaksin COVID-19 JKJAV bagi memastikan tahap keselamatan bekalan vaksin COVID-19. Hasimi, saya pasti ini juga adalah antara tumpuan utama yang diberikan Hasimi bila mana kita membuat lintas langsung daripada Dewan Rakyat ke bilik berita. Kalau boleh dikongsikan sebelum kita nak bercakap tentang secara keseluruhan liputan untuk hari ini, kalau boleh kita memberi tumpuan kepada tumpuan hari ini iaitu berkaitan dengan bekalan vaksin COVID-19 yang dibangkitkan di Dewan Rakyat. Baik, terima kasih Fauzi di Bukit Kewangan. Betul, hari ini kalau ikutkan secara rasmi selepas 29 hari Sidang Dewan Rakyat Mesyuarat ketiga, Penggal ketiga Parlimen ke-14 bersidang, kira hari ini merupakan hari terakhir telah pun melaburkan tirai untuk tahun ini. Dan kita lihat selepas pasca RUU Pembekalan 2021 diluluskan, Belanjawan 2021 diluluskan, kita lihat tumpuan pastinya kepada beberapa fokus. Bermula semalam kita lihat kepada mesyuarat dan aturan usul-usul untuk pindaan beberapa RUU, termasuk juga hari ini kita lihat tiada pertanyaan bagi sesi jawab lisan. Yang hanya ada adalah dimulakan dengan sesi pertanyaan-pertanyaan menteri yang mana kita fokus kepada berkenaan dengan akses bekalan vaksin COVID-19 yang telah pun diajukan oleh Ahli Parlimen Bahagian Lim Guang Eng, di mana antara tumpuan hari ini Guang Eng antaranya bertanyakan kepada Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi Khairy Jamaluddin mengenai bekalan, alasan kenapa ia hanya diperolehi ataupun dibeli daripada syarikat Pfizer dan sebagainya, dan telah pun di mana yang Fauzi katakan telah pun dijawab oleh Khairy Jamaluddin, memaklumkan bahawa kerajaan juga sedang meliti beberapa calon lain selain daripada Pfizer itu sendiri. Dan telah disentuh oleh Fauzi juga adalah ketika ini usaha telah dilakukan dan menerusi Jawatankuasa Khas Akses Bekalan Vaksin COVID-19 yang telah pun dipengerusikan oleh Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Adhan Baba itu sendiri. Dan dijelaskan juga mengenai alasan kenapa Malaysia mengambil keputusan untuk membeli bekalan vaksin daripada Pfizer itu sendiri. Telah juga diterangkan oleh Khairy Jamaluddin pada sidang Dewan Rakyat itu pada sebelah pagi tadi, di mana telah pun dimaklumkan bahawa keputusan diambil adalah berdasarkan laporan interim ujian klinikal yang diterbitkan di The New England Journal of Medicine pada 10 Disember lalu, dan turut maklumkan mengenai tahap keberkesanan vaksin daripada Pfizer ini sendiri berada pada tahap 95. Walau bagaimanapun KJ tetap dengan pendirian bahawa keselamatan vaksin tidak akan dikompromi oleh kerajaan, dan kerana katanya kelulusan masih lagi tertakluk kepada bahagian regulatory farmasi negara MPRA. Jadi itu antara fokus untuk hari ini, selain juga ada soalan tambahan daripada Ahli Parlimen Bahagian itu sendiri yang bertanyakan kepada Khairy Jamaluddin, adakah kerajaan akan mempertimbangkan sekiranya bekalan vaksin ini diberikan suntikan terlebih dahulu kepada ahli parlimen sebelum ia diberikan kepada golongan-golongan lain, kerana ini bagi ahli parlimen bahagian itu sendiri untuk menunjukkan bahawa contoh teladan kepimpinan daripada ahli parlimen atau ahli politik itu sendiri sebelum ia digunakan kepada rakyat. Dan ia juga dijawab oleh Khairy Jamaluddin hari ini. Selain juga kita melihat kepada beberapa perkara selepas kita lihat pada sesi pertanyaan-pertanyaan menteri itu selesai, kita lihat kepada terus masuk kepada sesi pindaan RUU, di mana kita lihat hari ini kalau boleh saya rangkumkan 5 RUU telah pun diluluskan di Dewan Rakyat pada hari terakhir, di mana 5 lagi baki RUU pindaan akan dibawa pada sidang Dewan Rakyat akan datang. Fauzi.
Kalau boleh kita nak dengarkan sedikit apa yang disebutkan oleh Hasimi tadi, iaitu berkaitan dengan penjelasan daripada ahli Parlimen Rembau YB Khairi Jamaluddin, khususnya berkaitan dengan jawatan kuasa yang dipengerusikan oleh Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Adham Baba bersama dengan pelbagai kementerian dan jabatan berkaitan dengan keputusan untuk mempertimbangkan calon vaksin yang lain yang kini dikatakan berada di fasa ketiga ujian klinikal yang bakal digunakan untuk di negara ini. Selain vaksin COVID-19 daripada Pfizer, Malaysia juga telah menyertai fasiliti COVAX yang menjamin akses bekalan vaksin sebanyak 10% populasi negara. Jawatankuasa JKJAV ketika ini sedang mempertimbangkan calon-calon vaksin lain yang berada di fasa 3 ujian klinikal untuk digunakan di Malaysia. Pengumuman mengenai ini dan juga senarai keutamaan siapa yang akan menerima vaksin dahulu akan diumumkan dalam masa yang terdekat. Vaksin berkenaan didapati mempunyai tahap keberkesanan 95% dalam mencegah jangkitan COVID-19 dan kerajaan turut mendapat akses data untuk menilai kualiti, keselamatan dan tahap keberkesanannya. Vaksin ini juga telah mendapat Emergency Use Authorization daripada 7 negara termasuklah United Kingdom, Amerika Syarikat, Bahrain, Kanada, Saudi Arabia, Mexico dan Singapura. Okey, selain daripada yang berkaitan dengan usaha kerajaan untuk mempertimbangkan calon vaksin lain yang di fasa ketiga untuk digunakan di negara ini, satu lagi tumpuan yang diberikan oleh Hasimi iaitu berkaitan dengan tiada pengecualian duty stamp untuk pindah milik hartanah ibu bapa kepada anak, dan ini dipetik daripada Menteri Kewangan Tengku Datuk Seri Zafrul Tengku Abdul Aziz, yang mana kerajaan belum bercadang untuk memberikan pengecualian duty stamp untuk pindah milik hartanah daripada ibu bapa kepada anak-anak pada ketika ini. Dan menurut Datuk Seri Tengku Zafrul, ini kerana pengecualian duty stamp 100% hanya diberikan ke atas pindah milik di antara suami dan isteri sahaja. Untuk maklumat lanjut dan juga artikel penuh, anda boleh terus ke esroawani.com. Tiada pengecualian duty stamp untuk pindah milik hartanah ibu bapa kepada anak. Hasimi, itulah antara beberapa tumpuan sepanjang hari ini, hari terakhir persidangan Dewan Rakyat. Kita tahu sepanjang hari ini, sepanjang minggu ini, sepanjang 2-3 minggu ini, untuk Hasimi dan juga rakan-rakan wartawan yang ditugaskan untuk membuat liputan di Dewan Rakyat, sudah tentu cabarannya cukup berbeza jika nak dibandingkan dengan sidang sebelumnya. Mungkin hari terakhir mungkin ada sedikit kelegaan untuk Hasimi, khususnya membawa liputan di Dewan Rakyat. Mungkin kalau boleh dikongsikan sedikit secara keseluruhannya, Hasimi dan juga rakan-rakan lain yang membuat liputan sepanjang persidangan Dewan Rakyat pada kali ini. Betul, kalau bagi saya sebab biasanya kalau sidang Dewan Rakyat ni kita dah tahu di Astro Awani antara yang selalu orang kata pakar dalam bidang untuk buat liputan sidang Dewan Rakyat ini, kalau tidak Haris Ashraf Hasnan, Firdaus Azir, itu dua nama yang selalu sangat familiar. Untuk kali ini kerana kekangan pada SOP dan sebagainya, hanya beberapa nama muka-muka lain yang telah pun dihantar, termasuk juga saya, Umar Vati, Fauzi Suhami, tapi kita mengekalkan lagi senior kita Firdaus Azir untuk buat liputan. Tapi pastinya setiap minggu itu ketika buat liputan, kita percaya rakan-rakan kita juga berdepan dengan kekangan yang berbeza. Pada minggu ini saya lihat juga cabaran atau tekanannya apabila kita akan fokus kepada bacaan kali ketiga RUU bekalan ataupun pembekalan 2021, belanjawan 2021. Itu pada saya antara hari yang kita rasa berada satu tekanan yang berbeza sedikit berbanding dengan hari-hari lain. Tapi seperti mana Fauzi katakan, betul, untuk kita menghitung hari, menunggu hari Khamis ini adalah hari yang paling nanti-nantikan untuk pastikan bahawa untuk mesyuarat kali ini habis sebelum kita menunggu pada tarikh yang ditetapkan untuk sidang Dewan Rakyat akan datang. Pastinya kalau tidak saya, mungkin juga ada rakan-rakan lain yang akan diberi peluang. Tapi pastinya kita akan lihatlah siapa yang akan membuat liputan pada hari-hari seterusnya untuk sidang Dewan Rakyat akan datang itu. Tapi bagi saya dan juga rakan-rakan, saya percaya ia satu pengalaman yang baru kerana kita melihat kepada norma baharu itu sendiri. Kerana kali ini juga kalau saya dengan Firdaus Azir
2 kali perlu membuat ujian sara dengan COVID-19 untuk buat liputan di parlimen ini. Jadi perkara itu sedikit sebanyak ia memberikan satu pengalaman yang baru untuk kita ingat pada masa akan datang. Dan selain itu kita melihat kepada rakan-rakan lain yang membuat liputan juga. Satu pengalaman yang manis lah Fauzi sebenarnya, kerana banyak membantu walaupun kita hanya kekangan 2 orang saja yang perlu pergi ke sidang Dewan Rakyat, tapi rakan-rakan media lain itu sangat membantu sebenarnya Fauzi. Kadang-kadang kita tertanya-tanya juga, mungkin ada yang tertanya bagaimana Hasimi dan juga rakan-rakan yang lain, sebab kalau kita lihat ada saja lintas langsung yang dilakukan oleh Hasimi dan juga rakan-rakan yang membuat liputan di Dewan Rakyat. Kalau boleh dikatakan setiap jam pun ada juga. Dalam masa yang sama, laporan dan juga bahan berita perlu dihantar ke bilik berita secepat yang mungkin, kerana kita adalah berita. Jadi mungkin daripada tekanan untuk mengejar masa, tekanan untuk membahagikan tugas itu, bagaimana Hasimi menempuhi cabaran-cabaran itu? Betul Fauzi, kalau setiap kali nak cross ni, kalau orang kata ratu cross lah, sebenarnya memang orang akan nampak Awani, rakan-rakan media lain, bukan saja kita berada di parlimen, kalau pergi PRK dan sebagainya, kalau setiap kali cross, kalau ada crown untuk berikan kepada, dinobatkan, mereka akan berikan kepada Awani. Begitu juga di parlimen ini, kalau kita lihat rakan-rakan yang lain kata, oh Awani dah standby nak cross. Itu antara orang kata jenaka rakan-rakan yang lain melihat kepada kekerapan kita berlintas langsung dan sebagainya. Namun itu kita faham bahawa kita antaranya lebih tertumpu ketika ini adalah kepada terkini dan sebagainya. Jadi perkara-perkara itu perlu dipenuhi untuk tuntutan, untuk memastikan bahawa laporan yang setiap kali terkini itu terus dibawakan di Astro Awani. Tapi dari sudut pembahagian tugas laporan itu, saya akui dari sudut saya juga kita sedikit berdepan dengan kekangan. Biasanya ada terlambat sedikit dan sebagainya, tapi perkara itu saya rasa difahami oleh pihak editorial, kita punya ketua pengarah dan sebagainya, yang pasti bahawa laporan itu ada dan kita juga dibantu oleh rakan-rakan di pejabat juga untuk memastikan bahawa kita saling lengkap melengkapi, Fauzi. Okey, baiklah, terima kasih kepada Hasimi. Tadi Hasimi ada kongsikan jenaka antara kalangan warga media. Sudah tentu bila rakan-rakan wartawan media ni berjumpa, ada saja jenaka dan juga ada perkongsian cerita yang menjadi buah mulut antara rakan-rakan media itu. Terima kasih kepada Hasimi atas perkongsian hari terakhir liputan di Sidang Dewan Rakyat. Untuk waktu ini, kalau boleh saya ambil masa lebih kurang 1 minit. Ini adalah kenyataan baharu yang kami terima daripada Majlis Keselamatan Negara, Jabatan Perdana Menteri, Pengurusan Keselamatan Cyber Negara. Sepanjang tahun 2020 terdapat peningkatan bilangan kes insiden cyber yang dilaporkan oleh organisasi sektor awam, yang mana setakat 30 November 2020 jumlah insiden cyber yang dilaporkan oleh agensi adalah sebanyak 3,836 insiden, di mana 31.5% kes adalah melibatkan pencerobohan dan 53.19% adalah kes melibatkan jangkitan malware. Insiden cyber ini boleh menjejaskan imej dan juga reputasi agensi yang seterusnya memberi kesan negatif kepada kepercayaan pemegang taruh stakeholder dalam usaha untuk meningkatkan lagi kualiti perkhidmatan. Dan serangan Advanced Persistent Threat APT, ransomware dan pencerobohan sistem ICT kerajaan adalah isu yang serius yang perlu diatasi kerana ianya boleh menyebabkan berlakunya ketirisan maklumat strategik, menjejaskan operasi dan juga mencalarkan imej. Kesannya, keselamatan dan kedaulatan negara terjejas, ekonomi dan kestabilan politik juga tergugat serta kesejahteraan rakyat terancam. Itu adalah sebahagian daripada kenyataan yang dikeluarkan, kenyataan media dikeluarkan oleh Majlis Keselamatan Negara di bawah Jabatan Perdana Menteri, dan antara keputusan-keputusan yang penting yang telah pun dipersetujui dalam mesyuarat yang dilakukan, antaranya kerajaan menubuhkan satu kumpulan kerja bagi menyelaras inisiatif penilaian dan pengukuhan keselamatan cyber terhadap agensi-agensi sektor awam kritikal yang terpilih. Bagi fasa pertama, 16 agensi telah dikenal pasti untuk pelaksanaan inisiatif ini, dan kerajaan juga menggubal undang-undang mengenai keselamatan cyber. Dan ke arah itu,
pasukan petugas khas akan diwujudkan bagi menapasti dan juga mengkaji isu-isu yang berkaitan dengan keselamatan cyber. Dan ini sudah tentu kenyataan media yang dikeluarkan oleh Majlis Keselamatan Negara Jabatan Perdana Menteri khususnya berkaitan dengan pengurusan keselamatan cyber negara. Saya kira untuk itu sahaja cerita-cerita di sebalik berita untuk waktu ini. Saifuddin, kita jumpa lagi.